Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, saya nak ucapkan terima kasih sudi tonton video ni. Pastikan anda tonton sehingga selesai. Yang mana hari ni saya nak kongsikan dengan anda beberapa perkara, iaitu dalam proses untuk masuk ke kedai. So, apa cara semasa dan selepasnya. So, insyaAllah hari ni saya akan kongsikan dengan anda. So, sebelum kita masuk ke kedai, ini adalah pengalaman kami yang kami dah lalui, yang kami dah rasa. Tujuan sangat-sangat penting kenapa saya buat video ni dan kenapa tim HQ sentiasa beri yang terbaik untuk anda, sebab kita nak setiap anda, sebab kita tahu akan datang akan ada pengedar-pengedar baru, ejen-ejen baru yang nak masuk kedai dan sebagainya. So, dengan video ni kami harap ia membantu. So, first kali bila kita nak masuk kedai ni tuan-tuan puan-puan, first kali adalah doa. Sebab apa saya kata doa, selawat dan sebagainya. Ada orang tu siap kongsi dengan saya kena baca doa makan. Kan? Betul. Kena baca, kena amalkan, kena buat. Sebab bila kita nak berhadapan dengan seseorang manusia, sebab owner kepada kedai itu merupakan hamba kepada Allah SWT. Dia merupakan hamba, kan, manusia seperti kita juga. Yang pegang hati dia tu siapa? Yang pegang hati dia Allah SWT. So kita doa, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat masuk dengan baik, dapat selesaikan tugas kita dengan baik. Once kalau kita dapat laksanakan dengan baik, insya-Allah kita tak rugi apa-apa, betul tak? So kita tak rugi apa. So jangan lokek doa sebelum masuk kedai tu duduk. Tapi janganlah duduk depan pintu doa, kan, dekat dalam kereta doa, lepas tu baru melangkah masuk, insya-Allah. Okey, yang keduanya, anda kena faham, ini pengalaman kami juga. Kami masuk, tak semua orang kedai, kita masuk je, kita letak barang, tiba-tiba minta cash. Dia boleh bayar kita cash, secara cash, tak. Kadang-kadang dia tak akan bayar pun secara cash, dan tak akan bayar time tu. Dia akan bayar bill to bill bila barang habis. So kita kena faham konsep. So kadang-kadang ada yang kedai mengamalkan bill to bill, habis barang baru bayar. Ada juga yang bayar dahulu. So macam mana peranan kita? Apa preparation yang kita kena buat? Buku receipt kena ada, tanya dia proses untuk dia kita dapatkan bayaran tu macam mana. So kita kena ada ilmu serba sikit. So sebab itulah kita sharekan sikit video ni, tips ni untuk anda, supaya anda nak masuk kedai tu, dah tahu dah, Tuan Ashra ada sebut ni, saya kena siapkan ni. Okey, kan, kadang bill to bill, consignment dan sebagainya. So anda kena ambil tahu perkara tersebut, kan, consignment. Kalau bill to bill tu macam saya sebut tadi lah, habis barang baru bayar, dia by bill, kan. Kalau consignment tu macam mana? So insya-Allah kalau anda tahu lebih lanjut, kenalah study. Alright, so apa yang saya kongsi ni secara ringkas. Dan make sure bila kita nak pergi pula nak masuk kedai, anda kena tahu location yang anda nak masuk tu, lokasi, kan. Lokasi kedai tu anda kena tengok adakah berapa orang sehari yang masuk kedai tu. Kita kena buat catatan. Sebab ini pengalaman kami, sebelum kita nak masuk satu tempat tu, kita akan buat survey. Kita tengok dulu environment. Kita masuk pusing kedai tu, masuk dalam kedai tu, tengok muka customer. Penting, sebab kita nak barang yang kita letak tu habis terjual. Tak naklah kita letak barang terus macam tu je. So kita kena adalah sikit knowledge. So itu perkara yang sangat penting sebelum kita nak masuk satu kedai atau outlet. Anda kena buat perkara ni terlebih dahulu. Anda masuk, pergi jumpa, bersembang, tanya dia macam mana dan sebagainya. So kalau kata dia okey, anda pun setuju, barulah kita pergi ke next step, iaitu masuk. Tadi kita preparation sebelum masuk, kan. So point yang kedua adalah semasa. Okey, semasa berurusan tu, kan, bila kita semasa berurusan tu, maksudnya anda dah berjaya masuk, betul tak? Bila sebut dah berjaya masuk ni, penting sangatlah, kan. Kalau kita rezeki jumpa dengan owner atau wakil kepada tuan kedai, masuk sangat-sangat penting. Masuk tu jangan sembrono. Kita tengok, kalau kata yang Muslim bagi salam, kalau Cina, Chinese, India, contoh, kan, bagi selamat, salam sejahtera. Kita kena ada rasa macam jangan tengok dia bangsa lain atau orang lain berbeza daripada kita masuk sembrono. Bos, you nak tak barang tak? Macam gangster. Tak, kita kena ada cara dia. Kita usahawan yang berjaya, so dia ada cara yang lebih baik. So yang pertama adalah bagi salam. Kalau bagi yang Muslim dan non-Muslim, tasyahud, kan, apa-apa dan sebagainya. So itu yang kita boleh kongsikan. Dan kalau kita dapat jumpa owner, itu adalah rezeki kita, kan. Bila kita dah dapat rezeki yang baik, so jangan rugikan dia, manfaatkan betul-betul dengan cara
anda kongsikan kebaikan yang ada. Sebagai contoh lah kan, kongsikan apa bermanfaat kalau kita yang pengedar-pengedar ni letak barang ni kedai, apa yang anda akan providekan, nampakkan ke dia value, nilai-nilai produk ni apa, supaya dia boleh bercerita akan datang. Mana tahu customer tu tanya, bos ni untuk apa contohlah kita ambil ni labanan ni okey tak okey, rasa macam mana. So dia ada info, dengan cara macam mana nak info ni, antara ni kita kena adalah buku-buku ni sebagai contoh, sebagai info untuk bagi kat dia satu. Ni kalau orang tanya, oh ni teh uncang apa, apa labana apa, so dia ada info, jadi mudahkan dia untuk masa akan datang. Dan ketiganya, sangat-sangat penting, marketing. Kita kongsikan apa yang kita buat sekarang. Contoh kita ada buat FB Live, kita ada yang berbentuk macam ni kan, macam ni kita boleh tunjukkan dan sebagainya. Ceritakan pada tuan kedai kita punya aktiviti sebagai contoh kan, aktiviti kita macam kita ada buat kita ada duta kita buat iklan, yang mana benda ni insya-Allah yakinkan dia yang produk ni akan membantu tuan. Itu yang paling penting. Okey. Yang keempat, kena bila kita nak letak barang ni kan, kita dah bosan, kita minta izin. Tuan boleh tak saya nak duduk dekat bahagian rak-rak yang sesuai lah kan, yang maksudnya orang masuk tu spot view, nampak orang masuk je nampak sawana, level tu sama dengan mata anda, tak kat bawah hujung tu, dalam hujung-hujung kan, tak kat belakang pula. Sebagai contoh, anda kena buat macam tu. Anda kena tanya, jangan malu-malu. Kalau dia kata okey tak depan kena bayar sikit, tak apa, bayarlah, tapi yang penting orang masuk je kedai, tapi kita minta izin lah kan, cakap insya-Allah kan, sebab produk ni senang jual, kalau tuan letak kat depan lagilah laju kan. Kalau kata kena bayar, tak apalah, berapa kena bayar tu contoh. So kita kena usaha kat ratu, dan kita kena nampak yang kita ni sungguh-sungguh nak kembangkan produk kita, nak bantu lagi dia, kita nak bantu dia untuk dapatkan lebih income. Nampakkan kalau income dia dapat banyak, tuan dapat banyak ni. Kedai runcit kalau kita sebut income lebih daripada RM1 tak silap saya, insya-Allah ada orang lebih, dia akan lebih semangat. Sebab runcit ni dia tak boleh mahal, tapi kalau kita pandai manage dia, insya-Allah nampakkan dia pun manusia, dia pun akan nampak. Okey, so peringkat awal kalau kata contoh, kalau masuk kedai, make sure kena ada flyers, kena ada itu dan sebagainya. Salah satunya benda ni lah kan, kena nampakkan kepada rakan-rakan supaya dia senang. And then apa yang kena ada peringkat awal, selain daripada kita tengok survey dia punya tempat, apa database semua dan sebagainya, orang keluar masuk kan, customer. So penting, sangat-sangat penting anda kena, selain daripada dapatkan keizinan letak dekat depan, rak depan dan sebagainya, peringkat awal ni stok jangan letak banyak-banyak. Sebagai contoh, jangan banyak-banyak sangat letak stok. Contoh dalam satu carton kan ada 10 pack. So kita mula dengan sikit dulu. Contoh kalau kita nak letak kopi sawana dengan kopi, jangan letak kopi, koko, teh, uncang, semualah. Kita semua kita nak ni. Sedangkan kita modal kecil. So kita once kalau kita ada modal yang sangat besar, tak apa. Tapi kalau kita ni pengedar, agent sebagai contoh kan, yang tak keluar modal, terpaksa keluar modal yang besar, bagi kita berat. So kita mula dengan sikit-sikit dulu. Jangan ikut orang. Ukur baju di badan sendiri. Masukkan contoh kalau kata cadangan saya lah di sini. Contoh kalau masuk satu kedai, contoh 1 kg 5, 2 kg 3, yang 900 gram 2 sebagai contoh. Susun elok, so koko saja. So lepas tu nak tambah lain boleh, papan, secet. So kita kena mulakan dengan satu produk dulu. Mula dengan satu, lepas tu dah okey, mau masuk lagi. Jangan kita sembrono masuk. So kita membahayakan diri kita. So bila kita masuk kedai pula, penting saya sebut di awal tadi, apa dia? Receipt. Sebab kita bila nak ada yang saya sebut di awal tadi, ingat tak? Maksudnya kalau ada orang yang bayar lewat, ada orang yang akan bayar bill to bill dan sebagainya. So receipt kena ada. Anda kena ada receipt berbentuk 3 ply. 3 ply, nanti saya akan tunjukkan dengan anda. Okey, 3 ply maksudnya, contoh kalau ni buku receipt, dia ada 3 helaian. So contoh 3 helai, satu untuk kita, satu untuk dia, dan satu lagi untuk simpanan. Tu receipt.
So kita kena ada, bila kadang-kadang bila contoh kita ada 100 outlet, mana nak ingat semua. Lainlah kita ada assistant, pembantu sebagai atau berbentuk database. So senang lah. Tapi kalau kita ada receipt yang kita sendiri jaga, so kita kena ada buku receipt. Penting sangat ada buku receipt. Tak kira lah 3 ply apa color sekalipun, kena ada buku receipt. So penting. Okay, yang receipt orang kata dan flyers saya sebut tadi. So flyer, kalau yang ni buku ni untuk owner lah kan. Kalau yang ni bagi dekat customer, rugilah kita kan. Dah lah cantik, tebal, macam-macam ada kat dalam ni. So menarik. So bila kita sebut tentang bahan iklan dan sebagainya, apa yang boleh disampaikan flyers. Kalau boleh galakkan pada owner kedai, kalau kata dia bermurah hati untuk bantu kita, letak di meja dia ke, atau anda kena turun padang seminggu sekali, bagilah flyers dekat customer dekat situ, bagi customer. Sebab kebanyakan orang, kalau kita mengharap, dan anda saya suka ingatkan, kalau kita harapkan owner kedai memang tak akan buat. Sebab itu pengalaman kita, letaklah apa pun, melainkan anda bayar dia, barulah dia akan buat. Tapi kalau kita just letak, sebab dia pun banyak lagi produk, mini produk dia ada, dia pun kopi, teh yang sebagainya, produk-produk lain pun banyak kan. Kalau nak kira, kita ni baru, siapalah kita. So kita kena rajinlah turun padang seminggu sekali, bagi flyers, bagi dekat depan kedai sebagai contoh kan. Displaykan laluan di tempat yang elok kan. Produk kita tu kena letak elok-elok. Kalau kata seminggu sekali, kena pergi check, pergi tanya kalau kontak kita sengit ke. Jangan tunggu dia call, tuan barang dah habis. Jangan. Anda sendiri seminggu sekali jadualkan dalam anda punya harian tu. Berapa hari bulan kena pergi, jam berapa nak pergi. Contoh nak pergi tengok stok kita jalan ke tak, sengit ke, pecah ke. Kita kena bertanggungjawab ke atas produk kita. Tak kira lah 100 outlet pun anda kena pergi. Jangan malas pergi tengok. Sebab once you tengok, orang tuan kedai tu, dia akan perhati kita. Wah, bagus lah dia ni, hari-hari selalu datang, lap-lap dia punya ni kan. Sebab nak harapkan orang lain, memang dia tak akan lap lah. Memang kalau sengit tu sengit je lah. Yang dia tahu barang tu jual habis dan sebagainya kan, laku dan sebagainya. So sangat-sangat penting kita sebagai orang yang nak masuk kedai dan sebagainya tu, sangat-sangat penting. Kenalah nampakkan kepentingan tu dan apa value. Kalau kata kita dah boleh masuk ke kedai tu, tunjukkan effort yang baik pada tuan kedai. Okey, dan selepas bila kita bila dalam selepas untuk berurusan pula, apa yang paling penting tu yang sebut tadi, anda kena bina lagi keyakinan dia. Bila kita dah berjaya masuk, janganlah kita terus hore-hore je. Kita kena terus bina kata jaringan dengan dia. Bina, nampakkan lagi, tuan, insyaAllah minggu depan saya nak buat lagi lah marketing, nak bantu lagi kedai tuan. Dengan cara apa? Anda boleh buat aiskrim, anda boleh buat air percuma, sebab kalau dia beri keizinan lah kan. Kalau tidak, kita buat live depan kedai dia, cerita kalau nampak savana, tunjukkan yang kita ni nak bantu dia. Tunjukkan kedai-kedai tu, baru dia tengok, wah, lain macam lah dia punya promosi, lain macam lah dia punya energy. Tak apalah kita letak depan, you tak payah bayar lah, you letak barang-barang yang letak depan, tapi you kena promote setiap hari. Dia pun suka, ikan dekat kedai dia pun habis, you pun habis. So bina hubungan yang baik, nampakkan yang kita punya ada responsibility. Bukan letak-letak barang tinggal, lepas tu cukup masa collect duit. Tak nak macam tu. Okay, sebulan sekali tu kita kena buat promotion. Buatlah promo sikit, cakap. So kali kita ada promotion untuk habiskan stok ni, untuk bantu lebih laju lagi lah. Kita tak nak sekadar jual-jual macam tu. So bagi tahu dia awal-awal, kita ada buat promosi setiap tahun, ada hadiah. Nanti hadiah tu tuan tak fikir, saya yang fikir. Tuan tinggal bagi kebenaran untuk saya je buat. Contoh buat live, untuk buat iklan, ambil gambar kat kedai. Tuan bagi kebenaran, saya akan promote untuk barang-barang ni. InsyaAllah rezeki yang lain tu kita share lah rezeki kan. So kita kena nampakkan, insyaAllah kita akan ada tempat di hati tuan kedai tu. Okay, so kalau kita boleh buat app cuma, macam mana nak buat? Anda kena tengok video kita yang sebelum ni, kita ada buat kan, cara bancur berapa yang kita perlukan, susu apa kan, koko berapa kilo. So buat aiskrim pun boleh, bagi paling best buat aiskrim lah kan. Anda boleh duduk, tak payah sejam, duduk dalam 30 minit depan kedai, orang tu lalu masuk. Okay kak, terima kasih ni bagi anak apa semua, bagi test. Jangan tunggu orang lain bagi, anda lah kena bagi. Betul. So saya harap dengan perkongsian yang saya kata videokan ni untuk anda,
saya harap bermanfaat kepada ejen dan pengedar, dan saya ucapkan selamat datang kepada orang baru mungkin yang menonton video ni. Saya nak cakap terima kasih kerana menonton. Saya doakan anda berjaya. So insyaAllah yang paling penting kita dalam kita nak turun padang dan sebagainya kena ada satu buku. Sebagai contoh, paling tak pun kena ada flyers supaya bila kita cerita dekat orang senang. Contoh macam ni lah, dalamnya ada teh uncang, apa kebaikan dia, apa lagi, kat sini ada minyak wangi. So banyak lah kita punya ni. So kalau kata nak dapatkan ni, insyaAllah nanti kita akan announcekan macam mana kan. So sangat-sangat cantik nampak kan. Dia ada teh ni, ada kelebihan apa, dia ada kopi, dia ada kelebihan dia. So sangat-sangat menarik. So kalau nak kenal founder siapa, so benda ni dia akan meyakinkan orang. Contoh kalau kita masuk kedai kan, saya sambung sikit, kalau kita masuk kedai, orang akan lebih yakin. Sebab apa? Kita ada value tentang maklumat. Orang akan, Dato' Nazim kita punya ni lah, Dato' orang panggil Tok Ki lah kan, Dato' Nazim, Tok Ki ni duta mana lah. So yakin lah, ni saya kenal ni, contoh sebagainya. So membangkitkan lagi keyakinan orang untuk ambil produk kita dan letak di kedai. So insyaAllah saya harap bermanfaat untuk anda. Video yang tak seberapa ni saya harap bermanfaat. So saya doakan anda terus kaya dan berjaya insyaAllah. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Terus amalkan apa yang saya katakan, apa yang saya kongsikan ni. Ini merupakan daripada pengalaman kami yang kami dah lalui. Saya harap membantulah anda semua sebagai tim-tim ejen, pengedar dan pemurung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.